Yang dihormati penceramah kita pada malam ini, yaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ar-Ridha bin Muhammad Terham, saya Naib Pengerusi Pertubuhan Keluarga Anak Istimewa As-Sakinah Perkis, juga beserta dengan barisan pengurusan dan juga tim daripada Perkis. Seterusnya yang berusaha mengurusi masjid, ketua kampung, pimpinan masyarakat, tuan-tuan imam, haji, dan tuan masjid. Terusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kamu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu yang telah pun kita bawakan sebelum ini, yang di mana program ini adalah program kembali da'i kejadian upaya. Alhamdulillah masjid kita istimewanya terpilih sekali lagi sebagai venue ataupun tempat untuk diadakan ceramah. Jadi kita sangat meraihkan kehadiran tetamu kita pada malam ini, dan insya-Allah banyak manfaat insya-Allah yang akan disampaikan pada malam ini. Sama-sama kita mendengar dan boleh kita ambil manfaat daripada apa yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada malam ini insya-Allah. Jadi saya tidak ingin melengahkan masa, jadi saya berjumpa kepada Al-Fadhil Ustaz untuk ke hadapan insya-Allah, nanti ke hadapan. Jadi insya-Allah ini dah Ustaz Muhammad Al-Fadhil kan? Alhamdulillah. Ini kita pada malam ini, jadi tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah kita terus sampaikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Dengan segala hormatnya, majlis mengumpul dan mempersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsad wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub sabbis qulubana 'ala dinik wa la ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada Tuan Izhar, pengurusi Masjid An-Nur Felda Bandung 8, kemudiannya kepada pengacara majlis, Tuan Imam, Bilal, AJK Masjid, Ketua Kampung, PJ Bidang yang ada, dan juga seterusnya kepada kepimpinan dan juga jemaah Masjid An-Nur Felda Bandung 8. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menerima kami dan tak kemari. Dan sebenarnya bukanlah nak berceramah pada malam ini, tetapi lebih kepada berkongsi tentang program kami, iaitu Kembara Da'i Kelainan Upaya ataupun kami sebut sebagai Da'iku, yang mana insya-Allah sebenarnya kami dah pergi ke lebih hampir 30 buah masjid dan juga surau di dalam Negeri Sembilan ni, terutama di dalam Jempol, Kuala Pilah, Haji Lembu dan juga Semban. Dan alhamdulillah rasanya kali ini yang kedua di masjid ini ketiga. Sebab yang kedua tu yang sebelum saya tak bersama lah. Tapi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Dan seperti yang diperkenalkan tadi, saya Muhammad Ar-Ridha bin Dirham adalah naib pengurusi Pertubuhan Keluarga Anak Istimewa As-Sakinah Perkis, yang mana kami ni tuan-tuan dan puan memiliki satu pusat Quranis As-Sakinah. Bolehlah nanti kalau yang ada FB, media sosial, boleh tengok di FB, yang mana pusat Quranis kami ni adalah pusat yang menjalankan pengajian Al-Quran dan juga Fardu Ain untuk anak-anak istimewa dan juga anak-anak kelainan upaya, autism,
ada yang disleksia, masalah pembelajaran, ada lagi tu yang masalah pendengaran pun ada. Dan bila berdasar pendengaran, dia pun tak boleh bercakap lah. Jadi memerlukan bahasa isyarat lah. Jadi ini adalah antara beberapa lah. Dan kita mengambil modul daripada Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Yang mana di USIM ni dia ada satu research cluster yang dipanggil sebagai Allah Ummi Maktum Research Cluster, ataupun singkatannya UMMI. Bila sebut UMMI ni maksudnya buta, macam Nabi kita lah, Muhammad SAW kan, yang selalu kita sebut dalam doa umum pagi tu kan, sallallahu alaihi wasallam, Ummi sallallahu alaihi wasallam kan. Tak maaf, tak terlupa. Diskusi ilmu pada malam ni insya-Allah dengan tajuknya perkasikan komuniti rentan. Dan siapakah komuniti rentan yang dibawakan nanti, yang insya-Allah saya akan kupas satu persatu lah. Dan program ni sebenarnya kami Dai Upaya ni adalah dia gabungan. Yang mana gabungan ni kami ada beberapa pertubuhan, NGO dan aktivis lah. Ada di antara kami, saya sendiri di bawah Persatuan Sains Teknologi Daerah Jempol, kemudian Perkis, kemudian juga Lekir ataupun Legasi Kalam Insan Rabbani, dan kemudian kita juga bersama dengan Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia atau Pertis, dan juga Yayasan Fakih. Yayasan Fakih ni kira macam sub kepada USIM lah. Dia adalah yayasan yang menggerakkan modul tadi yang dikeluarkan oleh USIM tadi. Kemudian juga kami juga bekerjasama dengan Tabung Medik Infak dan juga Air-Waqaf. Dan alhamdulillah setelah beberapa kunjungan bersama dengan Jabatan Halal Agama Islam Negeri Sembilan, alhamdulillah akhirnya program ini diperkenankan untuk dibawa ke seluruh Negeri Sembilan. Alhamdulillah setakat ini segalanya berjalan dengan lancar. Dan sedikit sebanyak orang kata awal mula pertama mula saya perkenalkan dulu diri saya. Orang kata kan dia biasa dah selalu orang penyamah sebut. Dia benda ni dah klise lah sebenarnya. Orang kata apa? Kalau tak kenal maka tak cinta. Tapi kalau dah kenal jangan pula jatuh cinta. Kalau dia jatuh cinta, dia selalu saya bergurau rumah lah. Kalau dia berminat nak jadi menantu ke boleh lah call rumah saya. Rasanya dia join online ni insya-Allah. Dia saya boleh cakap tu. Tapi antara lain saya nak sentuh bila cara kan berseluruh tentang bergurau dengan jodoh ni kan. Permasalahan hari ni sebab saya pada hari ni sebenarnya menyambung kajian di Universiti Islam Antarabangsa Gombak, UIA Gombak, dalam pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Jadi minggu lepas dalam kelas saya tu kebetulan lecturer tak masuk, jadi senior yang master degree ni dia masuk kelas untuk buat beberapa program lah. Jadi dia berkongsi pengalaman sebagai seorang kaunselor di Jabatan Agama. Apa yang dirisaukan tu adalah agak-agak apa permasalahan yang paling tinggi sekali di Jabatan Agama rasanya. Agak-agak kan dia satu department yang paling besar dan paling terkenal dengan Jabatan Agama ni adalah NCR, nikah, cerai, rujuk. So permasalahan yang paling tinggi pada hari ini adalah permasalahan cerai. Sehingga yang terkini sekali kes yang pelakon-pelakon ni ramai lah kan. Rasa kalau yang kenal lah kan siapa yang terkini ni kan. Jadi bila mengatakan cerai, selepas cerai dia akan satu golongan daripada sama ada isteri ataupun suami ni, dia akan menjadi yang dipanggil sebagai sama ada ibu tunggal atau bapa tunggal. Dia selalu akan terkenal dengan ibu tunggal lah. Tetapi jangan pula kata bapa tunggal tak bermasalah. Ada juga bapa tunggal yang ditinggalkan, kemudian dia ada permasalahan lah sebab dia ditinggalkan dengan anak tu, terpaksa membesarkan anak tu. Jadi golongan ini juga ada salah satu daripada golongan yang dipanggil sebagai komuniti rentan. Dan saya juga ketika di peringkat diploma, saya menyambung kajian di UiTM Perlis. Dan semasa di UiTM Perlis,
Allah SWT perkenankanlah rezeki saya untuk mengikuti latihan dalam ketenteraan lah. Kalau di universiti ni dia panggil sebagai pelapis ataupun pasukan latihan pegawai simpanan di bawah tentera darat. Dan mungkin kat sini ada yang ex-servis ke, mungkin tahu pula. Jadi Alhamdulillah berjaya ditauliahkan Lieutenant muda lah ke dalam pasukan Regimen Askar Wataniah. Dan Alhamdulillah saya meneruskan khidmat sehingga pada 2012 ialah saya cita-cita tu memang pada seketika tu nak jadi seorang pegawai tentera. Namun yang saya nak, kenapa saya nak highlightkan cerita ni adalah salah satunya tu adalah kerana saya ni adalah salah satu daripada golongan komedi rentan tadi. Saya adalah dilahirkan dalam golongan B40 ataupun kiranya saya tak suka sebut orang ni sebab orang katakan percakapan tu adalah doa. Jadi kita tak suka nak sebut dalam diri kita susah. Tapi saya bawa senang lah. Jadi di peringkat itu saya menghadapi masalah ketika saya memang bercadang selepas habis ditauliahkan saya nak diserap ke terus meneruskan perkhidmatan. Tetapi pada ketika itu tentera telah menerima satu skim yang dipanggil sebagai SBPA, skim baru perkhidmatan awam. Jadi pada ketika itu pegawai dah tak pakai diploma lah, pegawai dah pakai ijazah sarjana muda. Tetapi permasalahan saya adalah pada ketika itu saya ada anak sulung yang mempunyai 4 adik-beradik dan ayah saya adalah yang saya kata golongan rentan yang kalau saya tidak mengorbankan peluang itu untuk menyambung pengajian ijazah sarjana muda, maka ayah saya perlu bertukus lumus, keluarga saya bertukus lumus dan mungkin juga adik-adik saya tidak akan memiliki peluang untuk menyambung pengajian. Jadi ketika itu saya ingat lagi, saya selepas habis saja, sebab saya dulu sebenarnya masih diploma tu dalam bidang pengajian sukan. Jadi selepas pengajian sukan, keluarga saya suruh sambung di UMSI. Jadi saya dapatlah panggilan setelah menduduki ujian medsi untuk guru. Mungkin biasa kan kalau ada guru pertama perlu menuju ujian medsi. Jadi medsi dah lepas, masa tu saya duduk di IPC Kanga. IPC Kanga, saya pergi menuju ujian medsi. Kemudian dipanggil untuk temugahi dan juga ujian fizikal sebab sains sukan perlukan ujian fizikal, dia perlu sihat tubuh badan. Jadi pada ketika itu saya mengikuti lah. Dan saya ingat lagi, orang dah biasa hidup berdikari, duduk jauh Perlis seorang-seorang. Kalau daripada Perlis biasanya malam lah, dalam pukul 7 kita akan naik train. Saya turun di Tanjung Malim, tidur di surau. Sebelum pukul 7 saya gerak jalan kaki pergi masuk ke opsi. Jarak letaklah jauh dalam 2-3 km je itulah. Jadi kita masuk ke dalam. Dan habislah semua sesi. Tapi sehingga waktu nak sambung belajar tu, di situ bermulanya orang kata krisis dalam hati lah. Nak sambung belajar ke nak bekerja, Tapi kerana saya ni adalah golongan rentan yang perlu mendahulukan yang lain-lain tu, maka saya telah memilih untuk bekerja. Minggu lepas saya menghantar adik saya menyambung pengajian di UniKL MSI di Kulim, Kedah. Jadi ada peluang lah untuk pergi berjumpa dengan bekas jurulatih saya dululah. Jadi ketika berjumpa dengan dia tu, dia agak terkejut lah. Dia kata, hang dulu kira masa cadet tu adalah orang yang diharapkan, tapi pasal apa hang tak jadi pegawai? Kita punya senior-senior, super-duper senior semua di Mendev tu, semua ni jawatan besar-besar. Pasal apa hang tak jadi? So saya cakap, rezeki Allah Ta'ala tak meletakkan saya untuk meneruskan. Dan mungkin ada hikmah ada. Dan Alhamdulillah tak lama lepas tu saya dapat meneruskan khidmat dengan Mindah juga. Tetapi sebagai jurulatih modul fizikal ataupun physical training instructor PTI. Tapi bukannya tentera lah. Bukan PTI tentera. Tapi PTI di PLKN di Bandar Jempol. Jadi semasa di sana tu saya menghabiskan banyak masa itulah. Sehinggalah 2014 Allah SWT menguji saya 21 bulan 4 2014. Pada kira-kira sepatutnya tarikh yang
Dan sama juga saya menduduki kursus senjata bantuan bagi itu dalam askar wataniah lah. Tapi pada masa yang sama, sebab tunjukan kerja dia saya tak pergi. Tapi rupanya nak jadi cerita pada hari itu, dalam perjalanan daripada rumah nak ke camp di Air Hitam, dekat depan, kalau siapa yang tahu, dekat Air Hitam ada satu kedai depan tu sebelum balai polis Air Hitam tu, ada selekor nak masuk ke jalan lurus kan. Jadi di jalan Ketapi tu, jambatan jalan Ketapi tu, saya bertembung dengan motor lain pada jam 6 pagi lebih kurang. Kita masuk kerja pun 6.30. So selepas daripada itu, saya mengalami satu lagi rezeki yang Allah Ta'ala rezekikan kepada saya untuk menghayati sendiri. Saya ingat lagi dulu semasa di PLKN, saya lah, kita juga saya sukan, mengikuti latihan ketenteraan. So kita masuk dengan keadaan yang fit, badan tegap lah kononnya. Jadi kita selalulah cakap dengan pelatih ni, siapa yang PT pagi ni, kalau dia tak boleh buat gini, saya kata dia OKU. Dan Alhamdulillah, akhirnya Allah Ta'ala rezekikan saya untuk merasai sendiri bagaimanakah rasanya sebagai seorang OKU. Dan 2014, saya secara rasminya diputuskan oleh medical board yang saya adalah seorang OKU dengan kelainan upaya brachial plexus injury, iaitu kecederaan saraf yang menyebabkan tangan kiri saya tidak boleh digerakkan, lumpuh serta-merta. Pada peringkat awal tuan-tuan, untuk menerima daripada keadaan yang sihat sempurna, normal, tipikal, dia adalah salah satu rasa yang paling susah sekali. Walaupun nama saya redha, tetapi nak redha tu belum tentu lagi. Ini apa yang saya lakukan, apa yang berlaku daripada diri saya sendirilah. Dan pada ketika itu saya ingat lagi, saya baru lepas mengikuti pengajian dan juga belajar sikit sebanyak tentang qada wal qadar. Tetapi walaupun ni dah masuk dalam akal ni, apa tu qada, apa tu qadar, nak menerima pada ketika itu ketika diuji, dia adalah salah satu perkara yang sangat berat. Jadi tuan-tuan, antara apa yang saya nak bawakan pada hari ini sesuai dengan bidang saya pada hari ini, iaitu bimbingan dan counselling. Saya nak cuba sedaya upaya saya pada malam ini untuk bawakan kita semua, semoga selepas daripada perbincangan kita ini, semoga dia akan menjadi satu motivasi untuk kita membantu golongan yang dipanggil sebagai golongan rentan ini. Kerana saya berada di sini pada hari ini, saya bangkit kembali setelah saya menghadapi ujian-ujian yang Allah Ta'ala rezekikan kepada saya tadi itu, adalah kerana adanya komuniti di sekitar saya, adanya orang-orang di sekeliling saya yang positif dan terus menerus bersama-sama dicakna datang kepada saya, membina saya, menggerakkan saya sehinggalah hari ini. Di umur 35 tahun telah bernikah, ada seorang anak. Dia kerana doa orang-orang sekeliling lah, saya menguatkan diri, menyambung pengajian, meneruskan pengajian lagi, belajar lagi. Dia kerana satu tuntutan lah, kerana bila kita menyampaikan, akhirnya kita sedar yang kita ni kurang ilmu, tak cukup ilmu. Jadi itulah yang menggerakkan saya kena meneruskan belajar, jadi saya pergi bersama belajar. Dan kalau tadi Tuan Izhar, dia Ustaz pengacara hadis sebut saya Ustaz kan. So saya nak disclaimer dululah, kalau yang menyebut Ustaz tu dengan gelaran saya ni seorang yang faqih dalam ilmu agama, ataupun saya seorang ahli, maka saya bukan Ustaz. Tetapi seandainya Ustaz tu adalah gelaran seorang guru, muallim, alhamdulillah sekarang saya baru start lah, Ustaz belajar untuk menjadi guru, insyaAllah. Dan doakanlah semoga Allah Ta'ala permudahkan. Kalau secara on time ni, insyaAllah 2028 saya akan grad dan saya akan keluar sebab pendidikan. Maka insyaAllah saya akan ke sekolah seandainya peluang tu lagi. Sebab saya grad ni dah ujung-ujung 39 tahun, maka tinggal 1 tahun je. Itu kalau nak pencet lah. Jadi rezekinya tu lagi Allah Ta'ala yang tentukan lah, insyaAllah. Jadi bila kita katakan tentang nak memotivasikan untuk membantu golongan OKU tadi, kita ni biasalah, terutamanya Malaysia orang Melayu lah,
Alangkan waktu nak merdeka pun, biasa ada perkara yang selalu kan keluar dari mulut kita, boleh ke? Antaranya kalau saya selalu baca tu, antara ayat yang masyhur lah. Allah kataan, macam mana nak merdeka? Boleh ke merdeka? Sedangkan nak cipta jarum satu pun tak boleh. Macam mana nak merdeka? Itu antara yang masyhur lah. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita sebagai umat Islam ini, Allah satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dengan potensi masing-masing. Allah Ta'ala berikan setiap orang dengan potensi. Ada potensi. Tinggal lagi, potensi ini perlu diberikan peluang dan juga perlu untuk, orang kata itu mungkin difasilitasikan. Maksudnya itu diberikan tempat. Seandainya orang ini diletakkan tepat pada tempatnya, dia boleh saja memberi manfaat kepada masyarakat. Begitu juga dengan golongan rentan ini tadi. Walaupun pada hari ini ramainya, realitinya, orang melihat bahawa golongan rentan ini adalah golongan yang dikatakan golongan biasanya orang kata membawa masalah lah, ataupun dipandang sinis, menyusahkan masyarakat, sampah masyarakat, sehingga nauzubillah min zalik lah. Tetapi dalam Islam tidak ada satu pun yang mustahil. Dan insya-Allah saya cuba bawakan beberapa contoh bagaimana Rasulullah SAW akhirnya dia membina golongan ini, dan golongan ini menjadi salah satu golongan yang sehingga pada hari ini kita kenal dan juga kita sebenarnya banyak bergantung pada dia. Sebelum kita pergi pada situ, saya nak meletakkan agak-agaklah tuan-tuan dan puan, pada hari ini realitinya siapa golongan yang dikatakan golongan rentan ni, dan golongan ni adalah golongan yang sebenarnya paling rentan sekali. Dan orang tu kenapa kita katakan dia paling rentan? Kerana dia tu terzalimi. Namun dia berlaku kezaliman yang berlaku kepada dia ini berlaku di hadapan mata kita. Tetapi kita ni tak dapat nak melakukan apa-apa. Siapa dia? Dan tentunya saudara-saudara kita di mana? Di bumi Palestin pada ketika ini. Dan ketika saya duduk di kerusi ini, saya terbayangkan kerusi yang diduduki oleh yang terakhir oleh Syekh Yahya Sinwar yang telah pun syahid. Minggu lepas saya dan juga sahabat-sahabat terlibat sama dalam bengkel Muallim OKU di Hotel Al-Qasar Resort. Dan pada ketika itu adalah ketika tragedi ini berlaku lah. Jadi malam itu dalam bilik tu terbayang kerusi yang sama macam ni juga. Terasa sangat rendah di ini. Sebab apa? Kerusi yang diduduki hari ini lawa, tetapi tidak memiliki apa-apa pun nilai di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan apa yang dia duduk tu, insya-Allah menjadi tempat yang paling mulia sekali di sisi Allah Ta'ala di atas perjuangannya itu. Jadi mari kita jadikan perjuangan yang dilakukan ini adalah perjuangan yang sama juga untuk kita, yang mana dia juga menjadi satu yang akan menolak kita untuk terus bergerak dan tidak pernah memikirkan sama ada kita boleh atau tidak. Sebenarnya kita memikirkan bagaimana apa yang mampu untuk kita semua lakukan berdasarkan potensi yang ada pada diri kita. Saya nak buka perbincangan kita malam ini dengan satu hadis yang biasa didengar, iaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika 'ainul iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim yang ke-78. Daripada semua hadis tadi, saya nak highlight atau saya nak tekankan pada satu ayat je, iaitu satu perkataan, iaitu ad-ifu, ataupun dari kata akarnya do'afa ataupun do'af, dan boleh berkembang kepada golongan yang kita nak pandang, iaitu golongan rentan, mustad'afi, orang-orang yang lemah dan memerlukan. Jadi dalam siapa dia
golongan mustad'afin ni, golongan rentan ni. Dalam surah An-Nisa ayat 75 telah meletakkan, yang mana Allah Ta'ala telah meletakkan dalam Al-Quran, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani allazina yaquluna rabbana akhrijna min hazihil qaryah ila akhirul ayat. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah? Ayat ini, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin. Jadi di sini mustad'afin tadi, orang-orang yang lemah tadi diletakkan adalah orang-orang yang lemah yang memerlukan. Jadi di dalam realiti pada hari ini pula, komuniti rentan ini, orang-orang yang memerlukan ini, realitinya yang dikeluarkan oleh JKM adalah orang-orang yang memerlukan, yang tinggal bersama-sama di suatu kawasan, saling berinteraksi, berkongsi kemudahan serta perkhidmatan bagi memenuhi keperluan hidup serta mempunyai masalah, kepentingan dan matlamat yang sama. Jadi mereka ini ada di antaranya seperti saya lah, orang kurang upaya, OKU. Kedua, mangsa bencana. Ketiga, mangsa perdagangan, mangsa keganasan rumah tangga, keluarga, pesalah muda, kanak-kanak, warga emas dan orang papu. Oleh kerana saya adalah orang kurang upaya, maka pada malam ini saya nak bawa satu tokoh yang sangat hebat di mata saya. Kenapa? Kerana kisahnya tertera dalam Al-Quran, iaitu beliau adalah Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang mana dia ini adalah seorang mukmin yang digelar seorang yang buta tetapi celik. Celiknya dia tu kerana apa? Kerana satu peristiwa yang akhirnya membuatkan kisah itu tercatat dalam Al-Quran, di dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu az-zikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Kisah beliau mendatangi Rasulullah SAW telah ternukil dan tercatat dalam Al-Quran, bagaimana apabila dia inginkan satu penjelasan berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Islam, akhirnya dia mendatangi Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang bersama-sama dengan pemuka-pemuka Quraisy. Jadi pada ketika itu, kalau perasan ayat yang satu tu, maksudnya adalah ia bermuka masam dan berpaling. Siapa yang bermuka masam dan berpaling? Rasulullah. Jadi pada ketika itu, sebab jangan kata Rasulullah ni dia tak nak layan lagi, bukan. Tetapi pada ketika itu dia sedang bersama dengan pembesar. Jadi biasalah kita ni kan, kalau kita tengah dalam keadaan yang penting, terkadang tu dia refleks. Maksud refleks ni tindak balas. Dia tindak balas Rasulullah pada ketika itu. Kerana orang buta datang kepadanya. Dan apakah yang membuat engkau tahu bahawa ia boleh jadi akan menyucikan dirinya. Dalam ayat ni Allah nak beritahu pada Rasulullah SAW, sebenarnya Sayyidina Abdullah bin Maktum tu, hati dia tu sangat bersih, dan dia datang dengan keadaan yang dia memang nak mencari ilmu. Dan dia tu, walaupun pada ketika itu, kenapa Rasulullah mendatangi pembesar-pembesar Quraisy? Kerana dia orang tu ada potensi untuk memberi talabun nusrah atau memberikan pertolongan untuk Islam itu didakwahkan di Mekah. Tetapi sebenarnya Sayyidina Abdullah bin Maktum ini, dia datang dengan keadaan yang lebih baik. Sebab dia memang, orang kata, bersungguh-sungguh. Dia bukannya datang sebab nak mengacau ataupun nak membuat permasalahan.
Selalunya kisah yang diceritakan tentang Abdullah bin Maktum ni, biasanya orang akan kenal dia ni adalah muazzin Rasulullah. Itu yang paling masyhur sekali. Selepas Bilal bin Rabah, dia adalah muazzin yang kedua. Tetapi realiti yang sebenar tuan-tuan, Madinah itu berdiri menjadi satu daulah adalah daripada tangan ini. Tangan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum dan juga Mus'ab bin Umair. Dua delegasi yang Rasulullah SAW hantar, sehingga dikatakan tidak ada satu pintu pun di Madinah itu yang tidak dimasuki oleh Islam melalui dua orang ini. Seorang yang cacat dan seorang pemuda yang asalnya kaya, dan akhirnya kerana dia masuk Islam, ibunya telah membuang semua kekayaan yang dia ada. Dan tuan-tuan dan puan, ketika kita ini mengejar kebahagiaan dunia dan juga selalu kita akan mengejar kehebatan kan di atas bumi ni, saya nak ceritakan bahawa tetapi sahabat Nabi ini, Sayyidina Abdullah Ibn Ummi Maktum ini, dia lebih mulia kerana apa? Dalam keadaan matanya buta itu, pengakhiran dia lebih baik lagi kerana dia mati syahid di dalam perang Qadisiyah. Yang pada ketika itu, ketika era Umar Al-Khattab dan Khalifah Umar Al-Khattab telah membenarkan pada ketika Rasulullah banyak kali, dan Abdullah bin Maktum banyak kali meminta Rasulullah untuk membiarkan dia bersama-sama dalam ekspedisi jihad. Namun Sayyidina Abdullah bin Maktum ini tidak diberikan perkenan untuk bersama dalam ekspedisi jihad. Bukan kerana Rasulullah tak bagi, tetapi kerana Rasulullah memberikan dia tugasan yang lebih baik. Kerana ketika Rasulullah keluar ke ekspedisi jihad, dia yang menggantikan Rasulullah di kota Madinah sebagai pemimpin sementara, ataupun kalau kita ini panggil sebagai pemangku kepada khalifah pada ketika itu. Dan saya rasa ramai di sini ya ibu-ibu, ayah-ayah yang telah sama ada menunaikan umrah dan haji. Kalau ibu dan ayah masih ingat tak di belakang makam Rasulullah SAW ada mimbar kan? Mimbar atau macam mimbar atau tempat lah, macam tempat duduk, macam pangkil. Yang mana kalau tuan-tuan dan puan ingat, itu adalah kawasan Ahlus Sufah. Dan Ahlus Sufah yang sehingga hari ini yang paling masyhur, dan tuan-tuan tahu Ahlus Sufah ni adalah, kalau pada hari ini kita gelar dia sebagai orang papa ataupun orang gelandangan. Sebab dia tak ada apa-apa, dia ada selai sepinggang dan dia datang ke Mekah tu. Tetapi saya nak highlightkan cerita ni kerana Rasulullah SAW adalah negarawan yang terulung, sehingga kan orang yang papa ni dia tidak dipandang hina di mata masyarakat kerana dia menjadi satu daripada komuniti itu yang sebenarnya apabila dipotensikan, dia adalah menjadi satu entiti yang berharga. Ahlus Sufah ini antara yang masyhur adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita banyak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan daripada beliau. Jadi beliau adalah antara contohlah tokoh yang mana Islam tu berjaya mempotensikan, walaupun orang tu dalam keadaan apa sekalipun, OKU, rentan, orang tua. Kalau orang tua pula ada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana kisah yang masyhur. Beliau berusaha untuk membebaskan Konstantinopel, tetapi akhirnya di umur 80 tahun, warga emas, beliau meninggal dunia dalam perjalanan, dalam ekspedisi ke Konstantinia ataupun Konstantinopel. Ini adalah antara beberapa tokoh yang dapat saya kongsikan pada malam ini lah. Jadi saya rasa pun pada malam ini sekejap lagi 8-7 minit dah isyak kan. Jadi saya terus kepada khulasah lah. InsyaAllah, minta maaf di atas keterbatasan waktu. Antara yang saya nak highlightkan, bila kita sebut tadi
Golongan rentan ni adalah golongan mustad'afin, daripada perkataan do'afa yang mau maksud lemah. Maka kata lawan bagi lemah ni adalah kuat, kekuasaan. Maka kita lah komuniti di sekeliling adalah orang yang mampu untuk menjadikan mereka ini komuniti yang kuat, yang boleh akhirnya memberi manfaat pula kepada masyarakat, bukan sebaliknya menjadi bebanan dalam masyarakat. Jadi marilah kita sama-sama mengusahakan sama-sama. Kerana ni daripada kembara kita yang lepas, alhamdulillah, antaranya contoh kita membuat kembara di Masjid Stingile kompleks. Apa yang diusahakan sampai situ, dia buat dua. Satu, dia memulakan sukarelawan untuk golongan rentan, dan yang kedua, dia mengadakan aktiviti sukarela, iaitu mengambil mana-mana OKU atau warga emas yang tak boleh lagi nak pergi sendiri ke masjid. Jadi dia bawa ke masjid. Jadi orang-orang ni, diorang ada keinginan untuk ke masjid, tetapi mereka ada kelemahan dan juga keterbatasan. Yang akhirnya, kalau keterbatasan itu dibantu dan diberikan pertolongan, mereka boleh bersama-sama dalam komuniti kita. Dan untuk usaha ini, maka ada satu perkara yang perlu kita highlightkan adalah untuk menggerakkan mereka agar golongan rentan ini, seperti saya sendiri, mendapat potensi untuk mendapatkan peluang ilmu. Dengan peluang ilmu inilah nanti yang akan meningkatkan pemikiran dan akhirnya merevolusikan pemikiran ini untuk mereka membangkitkan diri mereka, membangkitkan potensi yang ada dalam diri mereka, dan akhirnya mereka bergerak ke hadapan dan tidak memandang ke belakang walau apa juga keterbatasan yang mereka hadapi. Sebab apa? Untuk kita Muslim ni, talibul ilma faridatan ala kulli Muslim. Menuntut ilmu adalah satu kewajipan bagi orang Muslim. Kalau saya dah sebut, betulkan Ustaz. So, dan antara perkara yang terakhir yang perlu kita pegang adalah untuk mereka ini, untuk mencapai tahap untuk bergerak itu, akhirnya sebenarnya perlu kepada satu kesedaran. Kesedaran yang bahawa diri kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan menyedari siapa kita itu sebenarnya, itulah yang akhirnya akan menggerakkan kita semua. Tak kiralah siapa kita. Dan insyaAllah dengan bergendangnya geduk itu tadi, maka insyaAllah saya menutuplah perbincangan saya pada malam ini, perkongsian saya pada malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu, seandainya ada yang bermanfaat, maka saya harap ia menjadi satu usaha saya yang Allah Taala terima ketika nanti saya pulang ke dunia akhirat nanti. Dan seandainya ada salah dan silap, itu daripada saya sendiri, maka tolong maafkan saya. Dan seandainya ia perkara yang boleh diperbetulkan, maka saya tidak ada permasalahan untuk diperbetulkan, insyaAllah. Semoga dengan pembukaan nanti akan memberikan saya lebih banyak penambahbaikan, insyaAllah. Jadi itulah saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rita. Boleh ke Ustaz kan? Ustaz itu insya-Allah. Jadi apa ni itu ini saya tidak berkaitan komuniti rentan. Bapak tak rentan tu untuk dengar apa komuniti rentan ini maksudnya memerlukan, Ustaz. Komuniti yang memerlukan dan kita perhatikan komuniti itu. Yang boleh kita sebut kalian baik lah. Perkasakan komuniti itu. Kerana komuniti itu pun boleh memberikan manfaat. Sebab kadang-kadang macam Ustaz bagi contoh tidak apa ni, sahabat Nabi Allah bin Ummi Maktum. Kan? Dia tak boleh kita tepikan golongan ini. Kita kena bersama perkasakan golongan ini. Sebab itu pun boleh memberikan manfaat. Tengok Ustaz, Masya Allah, semangat datang sini ke rumah Ustaz. Jadi nak tanya Ustaz, macam mana kalau kita tahu musibah yang kepada Ustaz? Boleh. Apa yang membuatkan semangat Ustaz? Mungkin kita spesifik sikit Ustaz. Mungkin keluarga yang membantu kita sampai Ustaz semangat nak berikan ceramah. Mungkin 5 minit Ustaz. Semangat, membakar semangat lah anak isteri itu. Ataupun mungkin kata-kata yang mungkin
menjadi kepada penguat mengatakan dosa. Itulah sikit lah. Alhamdulillah. Untuk saya lah, yang pertamanya sebab saya pernah kehilangan. Itu antara yang membuatkan saya lah. Sebab bila saya pertama kali saya accident, hari kedua baru saya sedar. Saya koma lagi tadi. Hari kedua baru saya sedar dalam keadaan yang melulu-lulu. Sedar kejap, masuk ICU, keluar balik. Tak sedar balik. Masuk ICU balik, keluar balik. Baru saya sedar penuhnya hari kedua. Jadi saya ketika bangun-bangun tu, bila saya ingat lagi masa tu ialah saya tangan ni kita boleh gerak, tiba-tiba tak boleh gerak kan. Dan kaki tu pula pun sama juga, kaki saya dimasukkan besi lah. Jadi masa tu mula-mula doktor nak suruh kita untuk potong kaki dan tangan. Tapi Allah Ta'ala rezeki yang pergi itu, bos saya, Meja Azhar ingat lagi di sini. So dia yang menunggu di hospital, 1 hari dia tunggu. Dan pada ketika itu dia yang konsult pada mak saya, ayah saya. Dia kata, bawa dulu ke Hospital Seremban untuk buat MRI. Nanti selepas tu baru kita tanya doktor macam mana, perlu lagi potong atau tidak. Dan Alhamdulillah dapat diselamatkan, tetapi tangan saya tak boleh digerakkan juga. Dan pada ketika itu saya berharap, bangun tu tengok tangan tak boleh gerak. Saya berharap, ya Allah Tuanku, gerakkanlah tangan kan. Tapi sehingga doktor dah datang untuk cek beberapa kali kan, tapi masih tak boleh gerak juga. Ketika itulah saya kata saya tak redha. Walaupun dah belajar qada tadi, tiba-tiba tak redha tu sehingga terdetik. Tapi Alhamdulillah dalam hati je saya tak zahirkan. Tapi dalam hati tu dia terdetik apa tau. Dia kata macam gini, kenapa aku yang kau duga? Saya pula mensalahkan Allah Ta'ala. Padahal saya ni hamba Allah. Siapa saya nak salahkan? Allah nak ambil tangan ke, dia nak ambil nyawa saya, hak dia lah. Jadi merasai kehilangan tu membuatkan pada sekali ni saya dah tak sanggup dah. Biarlah hilang satu tangannya, saya tak nak hilang lagi tangan yang kedua, saya tak nak hilang benda lain dah. Jadi dengan itu membuatkan saya terus bergerak dan saya harap dengan apa yang saya buat tu Allah permudahkan urusan saya di masa depan. Itulah antara yang menggerakkan saya lah. InsyaAllah. Kadang-kadang masalah sifat tu sebenarnya menguatkan kita sebenarnya kan. Supaya kita sedar tadi, insyaAllah banyak manfaat yang Ustaz sampaikan pada malam ini. InsyaAllah moga-moga kita terus memperkasakan komuniti rentan ini supaya komuniti ini dapat kita bersama dengan kita dan kita dapat mengambil manfaat daripada mereka ini, insyaAllah. Jadi itu saja kita tutup majlis kita pada malam ini. Pameran dengan jualan ada dekat management dia, ada sedikit masalah. Jadi insyaAllah mungkin next akan datang, insyaAllah adalah ini bukan program terakhir lah. InsyaAllah akan ada lagi program dari masa ke semasa. Kita syukurlah kerana pergi sudi. Ada lagi pilih masa kita ni, insyaAllah kalau boleh kita pilih lagi sekarang. InsyaAllah. Masa ke semasa, insyaAllah. Puan Nazir tunggu je. Tengok je. Itu saja kita akhiri majlis dengan kafaratul majlis wa sallallahu. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.